Kita selalu kata akhlak terbaik akhlak Nabi, akhlak terbaik akhlak Nabi. Selalu kita dengar. Tapi adakah kita belajar mengkaji betul-betul tentang akhlak Nabi? Kalau di sekolah, setakat mana kita belajar sirah? Kalau di tempat lain, setakat mana kita mengenal Nabi kita? Di media, setakat mana disebutkan tentang Nabi Muhammad? Dalam televisyen, dalam radio, setakat mana diceritakan tentang Nabi Muhammad? Tambah-tambah hari ini ada sekelompok orang, bila kita cerita tentang Nabi Muhammad, dia kata bid'ah. Bila diperbanyakkan cerita tentang Nabi Muhammad, bid'ah. Nabi tak pernah buat, Nabi tak pernah buat. Lagi huru-hara tuan-tuan. Bila masa ustaz kami kata bid'ah bila cerita tentang Nabi Muhammad, hang kata maulid Nabi bid'ah. Maulid Nabi itu apa? Ceramah, mengadakan ceramah menceritakan tentang Nabi Muhammad, tentang keluarga Nabi Muhammad, tentang akhlak Nabi Muhammad. Hang kata bid'ah pasal apa? Dia kata sebab Nabi tak pernah buat. Nabi tak pernah sambut Maulidur Rasul. Siapa kata? Mana ada hadis? Hang pernah baca tak hadis Nabi? Nabi ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Isnin? Nabi menjawab, yauma wulidtu, hari Isnin adalah hari lahirku. Kalau Nabi berpuasa pada setiap hari Isnin, kerana hari Isnin baginda lahir, tiap-tiap minggu Nabi sambut maulid Nabi. Yang kita setahun sekali ni pun bisin. Yang kita buat maulid, kita sebut Nabi, baca sirah Nabi, baca marhaban, baca barzanji, cerita tentang Nabi, sejarah Nabi. Yang duk bantah Nabi ni, maulud Nabi ni tuan-tuan, keturunan Nabi pun dia tak kenal. Bani Kinanah tu apa? Bani Hashim tu apa? Dia tak tahu. Yang dia bantah, bila kita selawat, bila kita zikir, dia marah. Shalla alaika Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safwatal Rahmani. Shalla alaika Allahu ya Adnani, ya Adnani. Natang apa tu ya Adnani? Itulah benda yang ada dalam barzanji. Adnan adalah suku keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghujung kepada silsilah keluarga Nabi Muhammad tu daripada Adnan. Dia mari Ismail lah, dia mari apa semua ni, Adnan ni dia mari kepada Kinana, dia mari kepada Bani Hashim, dia mari kepada Quraisy, dia mari sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai cerita tentang Nabi pun tak boleh. Itu je mana? Kita cerita bab K-pop. Kita cerita bab K-pop tak apa. Cerita bab artis bercerai tiap-tiap hari tak apa. Cerita artis nu saman sana, saman sini. Artis mengandung pun orang cerita. Artis gugur pun orang cerita. Tapi Nabi Muhammad bila kita cerita, Nabi Muhammad ni bila dilahirkan sekian-sekian, dia tanya, dalilnya mana? Dalil. Nabi Muhammad bila lahirkan oleh ibunya, cahayanya naik di atas sampai nampak di Syam. Dalilnya mana? Dalilnya enggak ada dalil, kata dia. Enggak ada saja tuan-tuan. Macam mana dengar aja ustaz? Entahlah tuan-tuan. Semuanya dalilnya mana? Enggak ada. Saya tanya dekat dia, hang ceramah pakai mikrofon, ada dalilnya? Ada dalilnya? Hang baca khutbah bahasa Melayu, ada dalilnya? Hang baca Al-Quran ada baris atas bawah, ada dalilnya? Hang bayar zakat guna duit kertas, ada dalilnya? Sudah. Berapa banyak benda hak Nabi tak buat dulu, hari ni kita buat. Nabi Muhammad tak sembahyang atas kapek ni tuan-tuan. Bukalah. Tebuk simen ni tinggal pasir je. Kita sembahyang ramai-ramai atas pasir. Enggak ada dalil ni, enggak ada tuan-tuan. Enggak ada saja tuan-tuan ini. Manusia suka berdebat. Dalam masjid tidak berakhlak. Ini menyakitkan kita tuan-tuan. Sebab itu kalau kita nak melahirkan insan, kita kena cerita siapa contoh dia.
Contohnya sudah pastilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi macam mana kita nak mencontohi Nabi kalau kita tidak mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam? Alangkah seronoknya tuan-tuan kalau kita di sekolah dari darjah 1 sampai darjah 6, budak-budak telah diajar silsilah nama keluarga Nabi. Sebab Nabi kata di antara ilmu yang terbaik ialah mengenal keluarga Nabi. Antara yang paling baik sekali tuan-tuan, belajar Bani Hashim itu apa, kemudian lahirnya Quraisy itu apa, bertembungnya Nabi Muhammad punya keturunan dengan Aminah di mana, pertembungannya pada tuk yang mana. Bincang sekali tuan. Yang Nabi Muhammad kata, aku ni, keturunan aku ni tak pernah berzina. Mulianya Nabi Muhammad. Mari zaman kita hari ni ada pula yang kata mak Nabi Muhammad dan bapa Nabi Muhammad duduk dalam neraka. Sampai macam tu sekali tuan-tuan. Sampai tahap menghenanya mak Nabi dengan bapa Nabi itu duduk dalam neraka. Cuba kita kata mak hang dalam neraka, hang rasa apa? Pak hang dalam neraka, ustaz, mak pak saya jangan main-main. Oh, mak pak hang tak boleh main, mak pak Nabi hang boleh main. Sebab apa orang yang begitu kurang ajar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab tadi saya sebut, kadang-kadang kita tak kenal Nabi Muhammad. Ada orang kata Nabi Muhammad bukan contoh yang terbaik. Kalaulah Nabi Muhammad bukan contoh yang terbaik, datangkan kepada kita siapakah contoh yang terbaik. Bila kita tanya kenapa Nabi Muhammad bukan contoh terbaik, sebab Nabi Muhammad duduk dalam gua, beruzlah dalam gua, meninggalkan isterinya Khadijah dan anak-anaknya di Mekah. Adakah itu suami yang baik, meninggalkan anak-anak di rumah dan dia duduk dalam gua? Apa punya bapa ni? Kalau begitu saya juga tidak baik. Dalam seminggu sehari saya duduk di rumah. Kerja saya jalan dakwah, jalan dakwah, jalan dakwah, jalan dakwah. Adakah saya juga tidak baik? Adakah orang yang kerja pelantar minyak tu baik? 2 minggu duduk di laut, 2 minggu duduk di darat. Adakah yang kerja sebagai pilot tu tidak baik? Kerjanya duduk di awan saja, tak duduk di bumi, jarang balik ke rumah. Adakah orang yang jadi pemimpin tu tak baik? Mana ada di rumah, sap jalan ke China, sap jalan ke Amerika, sap mesyuarat, sap sini, sap sini. Berapa banyaknya contoh orang tak baik kalau begitu. Kalau nak cari suami yang 24 jam di rumah, cari hak lumpuh. Nikah dengan orang stroke. Ada 24 jam di rumah ni. Hang faham tak dia tu Nabi? Kenapa dia boleh kata Nabi Muhammad bukan contoh terbaik? Sebab dia tak faham Nabi. Apa tak faham pula Ustaz? Muhammad bin Abdullah, dia tak faham. Dia tak faham Nabi tu apa. Nabi ni sebelum jadi Nabi pun dah baik. Sebab tu nama dia Al-Amin. Orang yang dipercayai, orang yang amanah. Sebab tu Khadijah nak kat dia. Sebab dia adalah orang amanah. Sebab tu Khadijah kata, abang nak pergi duduk dalam gua pi. Pasal apa? Pasal Khadijah percaya dia tak akan jadi Tesla, pergi menikah dua. Kita ni kalau isteri kita kata boleh percaya ke lelaki aku tu? Boleh percaya kan? Tak boleh percaya apa, kepiah tak kepala, takkan untuk lebay nak menipu. Tiap-tiap pagi suami Kak Leha pergi masjid, alhamdulillah lah. Tapi tak sampai subuh, tak sampai masjid. Rupa belakang masjid rumah janda lah. Abang pergi masjid tiap-tiap pagi, padahal pergi singgah nombor 2. Yang Khadijah ni dia takkan jadi lagu tu tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia kenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukan tak tinggal belanja dekat dia, Khadijah orang kaya. Bukan dia tinggal Khadijah tu dalam papa kedana melarat. Khadijah anak-anak dia pun ada yang dah besar dan ada yang meninggal. Waktu lahir pun ada meninggal. Nabi Muhammad bukannya ada anak kecil. Anak laki-laki baginda meninggal awal.
Pasal dia tak kenal kepada sirah Nabi, dia kata Nabi Muhammad tu laki-laki tak baik, meninggalkan anak di rumah dengan isteri dia. Dia pula duduk sedap-sedap dalam gua. Kalau sedap-sedap bukan dalam gua tu, kalau jengking banyak, ular pun ada. Dengan sebab Nabi tu duduk dalam gua, turun perintah Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah nak bagi Quran, Allah nak bagi wahyu, Allah nak bagi lantikan Nabi duduk dalam gua. Dengan sebab Khadijah ni tak komplain apa, pilah abang weh, janji abang tenang. Khadijah ni di antara 4 perempuan yang menjadi ketua wanita dalam syurga. Bantah Khadijah. Khadijah tak bantah pun. Khadijah jadi ahli syurga. Yang bantah dia jadi apa? Allah tuan-tuan.